Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk penghayatan etika dan peradaban, tajuk kajian kami adalah agama dan kepercayaan, pencetus etika dan peradaban. Kami adalah kumpulan pertama yang terdiri daripada saya, Diana Zalika binti Hussein, kedua Muhammad Ilham Hafiz bin Muhammad Azlan dengan Chia Melvin. So, ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam kajian kami, iaitu pengenalan, sorotan literatur, reka bentuk penyelidikan, analisis data dan kesimpulan kajian. Untuk pengenalan pula, Malaysia adalah sebuah negara yang mengandungi pelbagai bangsa dan didominasikan oleh 3 kelompok utama dalam Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Budaya dan kepercayaan masing-masing adalah unik untuk ketiga-tiga rumpun bangsa ini. Agama dan kepercayaan telah memainkan peranan penting sepanjang zaman dalam mendidik orang ramai untuk memahami perkara atau perbuatan yang betul dan salah serta cara bertindak. Kajian ini juga melihat bagaimana agama dan kepercayaan dapat mencetus etika dan peradaban dalam masyarakat. Ia menunjukkan bagaimana agama dan kepercayaan mempengaruhi cara dan tingkah laku kita untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan masyarakat yang menganut agama yang berlainan, terutamanya dalam negara Malaysia seperti agama Islam, Buddha dan Hindu. Seterusnya untuk objektif kajian, ini merupakan objektif kajian yang ingin kami capai. Yang pertama adalah untuk mengkaji peranan agama dan kepercayaan dalam membentuk etika dan peradaban. Yang kedua adalah untuk mengkaji adat dan kepercayaan agama-agama di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah untuk menghayati nilai-nilai murni yang diajarkan oleh setiap agama di Malaysia. Seterusnya, pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang kami dapati dalam kajian ini adalah etika dan peradaban juga kian punah apabila wujud penggabungan adat resam tempatan dengan budaya luar seperti daripada budaya barat yang memudarkan identiti sebenar kesuatu kaum dalam negara. Seterusnya, kurangnya penghayatan dalam pendidikan agama dapat mempengaruhi tindakan dan tingkah laku seseorang individu. Seterusnya, kepentingan kajian. Pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pelajar terhadap peranan agama dan kepercayaan dalam membentuk nilai-nilai etika. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pelajar terhadap pengamalan etika dan adab mengikut tuntutan agama dan kepercayaan mereka. Dan ketiga, untuk melihat sejauh mana pelajar mengaplikasikan ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah sorotan literatur. Pertama, konsep etika dalam agama Islam. Konsep etika dalam agama Islam sinonim dengan adab. Asas etika dalam agama Islam terdiri daripada ajaran yang terkandung daripada Al-Quran dan hadis. Ini termasuk melakukan perkara yang baik dan berbudi pekerti dalam semua aspek kehidupan. Konsep etika dalam agama Islam juga mengajar pentingnya bertaubat dan meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang salah. Contoh etika dan adab, contoh satu adab yang selalu diamalkan oleh golongan bermasyarakat, masyarakat yang beragama Islam ialah apabila berjumpa mereka akan bersalaman dengan sesama jantina. Seterusnya adalah konsep etika dalam agama Hindu. Menurut agama Hindu, etika dinamakan sebagai susila, iaitu pecahan daripada perkataan su yang bermaksud baik, manakala perkataan sila yang bermaksud kebiasaan atau tingkah laku manusia yang baik. Hal ini sekaligus mendefinisikan etika menurut agama Hindu sebagai ilmu berkaitan tata nilai, baik dan buruk sesuatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari sehingga terciptanya hubungan yang baik sama manusia. Satu contoh etika yang diamalkan oleh masyarakat agama Hindu ialah
Apabila mereka bertemu dengan ibu mereka, mereka akan mencium kaki ibu mereka. Seterusnya, konsep etika dalam agama Buddha. Menurut agama Buddha, terdapat beberapa bentuk etika sosial. Antaranya ialah etika sosial dalam hubungan dengan Tuhan, kedua, etika sosial dalam hubungan dengan keluarga, dan ketiga, etika sosial dalam hubungan dengan manusia. Dan ketiga-tiga bentuk etika sosial ini pula terbahagi kepada tiga, iaitu bagi etika sosial dalam hubungan dengan Tuhan terbahagi kepada pertama, dasar-dasar hubungan dengan Tuhan, kedua, prinsip-prinsip hubungan dengan Tuhan, dan ketiga, nilai-nilai hubungan dengan Tuhan. Bagi bentuk yang kedua, etika sosial dalam hubungan dengan keluarga, dipecahkan kepada etika suami terhadap isteri, etika anak terhadap orang tua, dan kewajipan orang tua terhadap anak. Dan bentuk ketiga ialah etika sosial hubungan dengan manusia. Pertama, berbicara dengan sopan dan matang. Kedua, berbicara dengan betul dan mantap. Dan ketiga, mewujudkan tutur kata nurani. Contoh etika yang adab dalam agama Buddha ialah mereka duduk bersama-sama satu keluarga, melibatkan bapa saudara, mak saudara, nenek, atuk dalam satu rumah dan mereka saling menghormati. Seterusnya saya serahkan kepada Chia Melvin. Terima kasih Ilham. Seterusnya saya akan membentangkan tentang reka bentuk penyelidikan kita. Kaedah pengajaran yang kita gunakan ialah melalui survei soal selidik. Ini adalah untuk mendapatkan maklumat daripada responden kita yang disampaikan kepada mahasiswa rangkaian UTP secara dalam atas talian, dan ini juga untuk mengumpul data secara kuantitatif dengan mudah. Seterusnya, ini berkaitan dengan senarai responden kita. Responden kita terdiri daripada mahasiswa UTP yang berlainan usia jantina, agama dan bangsa. Kolektif data kita juga melibatkan proses pengumpulan data dan perancangan serta menganalisis jawapan dari para responden untuk ketepatan data yang dikumpulkan. Seterusnya, ini adalah berkaitan medium kajian. Soalan selidik kita terbahagi kepada 3 bahagian untuk menganalisis. Bahagian A, tentang demografi responden kita. Seterusnya, soalan spesifik berkaitan dengan tajuk kajian kita. Dan akhir sekali bahagian C, ini adalah berkaitan soalan terbuka yang boleh menerima jawapan dari responden mengikuti kreativiti mereka. Seterusnya, ini adalah mengenali analisis data, dan contoh ini menunjukkan besarnya peratusan dari responden kita yang mempercaya bahawa agama dan kepercayaan boleh memainkan peranan yang penting untuk membentuk nilai-nilai etika mereka. Seterusnya, ini berkaitan kesimpulan tentang kajian kita. Kajian kami yang bertajuk Agama dan Kepercayaan Pencetus Etika dan Peradaban ini telah membawa kepada pemahaman yang lebih mendalami mengenai peranan yang dimainkan oleh agama dan kepercayaan untuk membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat. Ini juga melibatkan pengalaman yang nilai-nilai murni seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan bertolak ansur yang sangat penting untuk membentuk satu masyarakat yang harmoni. Itu sahaja pembentangan kumpulan kita. Sekian, terima kasih.